okey ni. Right, okey. Okey, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, untuk kelas kedua kita hari ni, kita sambung yang harap-harap okey lah sound. Cikgu cuba yang terbaik lah ni. Alright. Okey, very good. Alright. Kita sambung yang minggu lepas, teorem Pythagoras. Harap-harap kamu buat lah, okey, yang kerja cikgu suruh tu. Sebab macam cikgu beritahu minggu lepas lah, okey, benda tu begitu asas dan amat penting. Alright. So harap-harap kamu dapat buat dengan okey lah. Alright. Dengan lancar. Cuba cek dengan jawapan belakang tu. Okey, ada lain sikit ke macam mana? Kemudian tanya cikgu. Alright. Tanya cikgu. Jangan segan, jangan apa, tanya dalam grup pun boleh. Tanya personal pun boleh. Alright. Dan cikgu berharap memang kamu tanyalah. Okey. Soalan yang senang cuba banyak kali dulu. Okey, cuba berulang kali. Okey, kemudian soalan yang agak sederhana, susah, okey, kita boleh berbincang lah. In fact, kalau kamu tanya dalam grup, okey, perbincangan kita tu kita boleh kongsi bersama. Okey, kita boleh kongsi bersama. Grup kamu, WhatsApp ke Telegram tu bukannya hanya untuk cikgu. Kamu kena faham. Bukan cikgu je yang bercakap, cikgu je yang hantar apa-apa. Tak. Okey, grup tu untuk kita buat perbincangan. Okey, tapi kita sama-sama faham. Okey, ada banyak subjek. Jadi ada toleransi lah. Okey, kalau contoh masa tu kita bincang pasal subjek bahasa Inggeris. Okey, sama-sama tengoklah bahasa Inggeris. Lepas tu kalau subjek lain bertukar ke, subjek mat ke, kita bincang sama matematik. Okey, so grup tu untuk sama-sama perbincangan. Okey, bukannya input dari guru sahaja. Okey, so proses pembelajaran kita, okey, tak tergantung. Okey, kita dapat buat benda ni dengan seronok. Okey, dan setiap minggu, okey, kamu belajar benda-benda baru lah. Okey, so walaupun berada dekat rumah, okey, sama-sama berada kat rumah, tapi kita masih, okey, boleh berjumpa, okey, berjumpa dan berbincang. Okey, itu saja. Right. Okey, untuk hari ni, okey, cuba tengok muka surat 299. Okey, dalam muka surat 299 sambungan yang minggu lepas, teorem Pythagoras. Okey, yang cikgu tekankan faktor penggunaan formula. Okey, kuasa 2. Okey, kemudian bila guna kalkulator tu dapat buat dengan cepat lah kan. Buat dengan cepat, tapi tulisan, okey, cara jawab kemas, cantik. Okey. So yang itu yang minggu lepas lah. Okey, untuk minggu ni penyelesaian masalah. Okey, sikit-sikit penyelesaian masalah. Kita buat sikit-sikit. Cikgu harap nampaklah kot muka cikgu ni. Cikgu pun susah juga nak setting benda ni. Dia punya ketinggian kamera tu agak susah sikit. Nantilah alignment balik. Alright. Kalau kamu lihat muka surat 299, contoh 5, dia bagi gambar raja ringkas. Okey, gambar raja ringkas, dia suruh cari perimeter. Okey. Perimeter maksudnya ukur lilit lah kan, keseluruhan. Bukannya yang belah dalam, tapi semuanya yang sebelah luar. Okey. So yang ini kita tengok, okey, cara buat dia, cara tulis dia, okey. Apa yang perlu kita dapatkan, okey. Kemudian apa saja pastikan tulis. Apa saja kamu buat nota kecil. Okey, tulis kecil-kecil pun tak apa. Okey, biar full. Alright. So contoh dia, okey, kita bagi gambar raja. Kalau kamu lihat, okey, dia bagi 2 segi 4 dan 1 segi 3. Okey, kalau kamu lihat kat sini, okey, cikgu bagi contoh kat sini gambar raja dia lah. Alright. Okey. Okey, yang ni kecil sikit kan. Ini sangat besar ni. Cikgu kecilkan sikit lah. Kecilkan sikit. Besar. Ini kecilkan sikit. Right. Okay. Right.
Kita buat sini. Ukuran yang ni tak tahu panjang ke pendek. Okey, sama-sama. Okey, dia bagi ukuran dekat sini 12. Okey, sini 16. Tak adalah, itu je kan. Okey, kemudian label. Okey, label titik ni sebelum kamu mahir, kamu tulis dulu semua. Okey, andai kata kamu dah mahir, contohnya kamu dah tingkatan atas lagi, taklah perlukan sangat. Okey, tapi sekarang ni kamu tulis semua. Okey, so dia bagi kat situ PVQR dan RUTS, okey, segi empat sama. Okey, tandakan segi empat sama lah. Okey, takut nanti kan terlupa. Okey, ni dua ni segi empat sama. Okey, dia suruh cari perimeter seluruh rajah. Okey, seluruh rajah. So sekarang ni kamu lihat segitiga, dia suruh cari perimeter. Okey, tulis perimeter. Okey, kemudian tanda soal. Habis cerita. Tak payah tulis ayat-ayat penuh. Alright. Okey, sekarang ni kita nak cari semua, okey, yang di bahagian luar. Inilah maksudnya perimeter. Okey, ataupun boleh panggil ukur lilit lah. Okey, ukur lilit. Okey, bahagian luar. Yang dalam-dalam tak perlu. Tapi sekarang ni ukuran di luar, okey, ada yang kita senang cari, ada yang susah kita cari. Okey, contohnya yang senang cari. Sebab ni segi empat sama, okey, ada tanda segi empat sama kan. So dekat sini ukuran dia 16. Kat sini pun ukuran dia 16. Kat sini pun ukuran dia 16. Yang ini pun segi empat sama. Okey. So ukuran dia sama juga. Sini 12, sini 12, sini 12. So yang mana yang susah nak cari, yang tak dapat? VU. Okey, ukuran untuk garis VU kita tak dapat. Okey. So kat sini, okey, cikgu ambil, okey, segitiga VUR. Okey, segitiga VUR. Cikgu tulis kat sini. Okey, VUR. Okey, VUR. Okey, tengok simbol segitiga. Okey, VUR. Okey, ukuran dia sisi 12. Ukuran dia bawah 16. So nak cari garis yang kita panggil dulu itu hari apa dia? Garis hipotenus. Kan? So sekarang ni yang ni kita nak cari. Okey. Okey. So dekat sini V di sini, U dekat sini, R dekat sini. Kalau nak senang, kita labelkan ABC macam yang minggu lepas. Okey, tapi sekarang ni kita cuba latih diri kita guna label yang telah diberi dalam soalan. Okey, tengok ni cara dia. Tengok ni, alright. Formula, okey, formula yang kita buat minggu lepas. Okey, cuba ingat balik. Cikgu ringkaskanlah, okey, cikgu tulis balik. Sebab apa? Kononnya macam, okey, kita lupa. Okey, kita buat A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, so kita tulis balik. Okey, nak tunjukkan, okey, kita cuba nak ingat balik. Kita dah ingat. Okey, kita buat perlahan. Buat perlahan bukannya maksudnya setengah jam kamu nak buat soalan ni. Tak ada. Buat perlahan maksudnya buat step by step. Tulis tu cepatlah, kemaslah. Alright. So sekarang ni VU, okey, A. Okey, VU ialah A. Okey. Cikgu tulis kat sini. VU kuasa 2. Okey, sama dengan B, contoh dia sini bawah. Okey, RU atau UR. Okey. So kat sini cikgu buat RU kuasa 2 tambah C, contohnya VR. Okey, VR ataupun RV. Okey, kuasa 2. So kat sini pun cikgu buat, okey. Sebab sini RU, cikgu buat sini RV lah, senang. Okey, RV kuasa 2. Habis. Kat sini dah tunjuk kamu dah boleh buat, kamu dah faham. Okey, so sekarang ni kita masukkan nilai. Okey, VU, ni panjang sikit lah, VU, RU apa semua kan. Kalau ABC kan senang kan. Tak apa, jangan risau. Okey, panjang sikit tapi okey, kita buat perlahan. Okey, RU, okey, 16. Okey, kurungan kuasa 2 tambah RV. Okey, dia dah bagi 12 kurungan kuasa 2. Alright. Macam cikgu pesan minggu lepas, buat satu-satu. Okey, buat satu-satu. So kuasa 2 yang ni cikgu tak pindah lagi.
Cikgu tinggalkan kat sini dulu. Okey, cikgu cari nilai dia dulu. Okey, 16 kuasa 2 ialah berapa 16 kuasa 2? 16 kuasa 2, 12 kuasa 2, 144. 16 kuasa 2, 1... Sekejap cikgu pun tak ingat kat ni. Okey, 16, 169 ni. 16. Okey, 16, 256. Okey, 256. Okey, kat sini cikgu tulis 256. Kemudian kat sini 144. Okey, betul ke 144? 12. Tengok cikgu pun guna kalkulator. Jangan risau, guna je. Okey, betul. Alright. So 256 144. Okey, cikgu tulis kat sini 256 144. Cikgu tak tulis lagi kat bawah dia berapa. Okey, so tengok cikgu buat VU. Okey, 256 tambah 144 sama dengan 400. Okey, kuasa 2 ni cikgu pindah sebelah. Punca kuasa 2. Nampak? Okey, buat satu-satu. Okey, punca kuasa 2 kamu pindah kat sebelah bila kamu dah dapat hasil. Sekarang ni bolehlah cari punca kuasa 2. Okey, guna kalkulator. So VU. Okey, cikgu buat star. Okey, cikgu buat star. Supaya ni nampak jawapan akhir ataupun tanda yang itu hari cikgu ajarlah. Okey. Punca kuasa 2 400 ialah 20. Okey, 20. Boleh buat unit, tak boleh buat unit pun tak apa, tak buat unit pun tak apa, tapi better buat unit lah. Okey. Sebab nanti kamu akan belajar dalam sains. Dalam sains unit ni amat penting. Okey. So sekarang ni amat penting ni maksudnya markah. Kalau tak ada unit, tak ada markah. Alright. So kat sini, okey, jawapan akhir dia 20 cm. Okey, untuk VU. So garis ni 20 cm. Cikgu pun tulis kat sini 20. Dah dapat jawapan ke? Dah habis ke? Belum. Alright, dia suruh tanya apa? Dia suruh cari apa tadi? Perimeter. Okey, dia suruh cari perimeter. So, okey, tengok. Cikgu gariskan macam ni. That's why cikgu marah kalau buku kamu banyak kosong. Okey, atau buku kamu tak guna sepenuhnya. Buku tu biar penuh, biar guna sepenuhnya. Kemudian baru dapatkan buku yang baru. Okey, kemudian kamu gabungkan, tampalkan. Okey, sebab end of year cikgu nak tengok buku tu. Semua latihan, semua nota, okey, semua bincang, semua ada dalam buku tu. Okey, buku tulis kamu, buku latihan kamu sama nilai dengan buku teks kamu. Itu. Okey, kalau cikgu mengajar dari dulu lagi, okey, budak-budak cikgu pun tahu, okey, buku nota, buku latihan, okey, buku tulis lah, okey, cikgu suka gabung semua, okey, sama nilai dengan buku teks kamu. Semua ada dalam tu. Dan jaga baik-baik. Okey, jadi ni garis ni kita boleh buat muka surat yang sama. Kebanyakan pelajar tak buat garis ni, dia buat muka surat baru. Membazirlah, ruang tu kosong kan. So yang ni cikgu ajar kamu. Okey, so sekarang ni kita kena tambah semua sekali. Perimeter maksudnya ukur lilit di bahagian luar. Alright, so kita mula dekat sini dulu. Kita mula satu-satu lah, alright. Senang. Okey, 12. Okey, 12 tambah. Okey, 12 tambah. Kita dah ada 20. Tambah 16. Tambah ni tadi 16. Okey, cikgu sambung kat bawah. Okey, tambah. Okey, 16. Okey, kemudian tambah 12. Okey, sama dengan ukur lilit dia, jumlah dia ialah 104 cm. So, sini dah habis. Cikgu cadangkan, tulis sekali lagi. Okey, perimeter sama dengan 104 cm. Satu soalan, okey, walaupun nampak panjang, tapi bila kamu amalkan, okey, semua latihan, semua soalan kamu akan buat dengan kemas. Okey, dan bila kamu dapat buat semua soalan dengan kemas, insya-Allah, okey, masa kamu periksa pun kamu akan dapat, okey, teraturlah, teratur. Okey, kamu akan tengok soalan satu-satu. Alright, kamu akan decide sendiri nak buat yang senang dulu ke nak buat yang susah dulu. Okey, kamu akan dapat bahagi masa dengan baik. Tu yang paling penting sebenarnya periksa ni. Bahagi masa dengan baik. Dan kamu kena buat sekarang, mula sekarang. Kebanyakan abang kakak kamu, okey, yang tingkatan yang lebih atas ada masalah-masalah ni sebab dia tak bermula awal. Okey,
Bila kamu bahagi masa dengan baik semasa ujian, periksa, semuanya tenang, relax, jawab semua. Tu yang markah cantik-cantik. Okay, markah cantik-cantik sebab apa? Sebab kamu ready. Okay, kamu periksa, kamu ready. Dan apa saja kerja pun kamu akan buat dengan kemas. Kamu ready. Alright, okay, itu penting. Okay, so yang itu ialah contoh untuk satu soalan. Okay, macam cikgu beritahu dekat WhatsApp tadi. Okay, kamu selesaikan soalan 1 dan 2 di atas dan 1 dan 2 di bawah juga. Alright, selesaikan Okay, buat Tanya cikgu lah, okay, tanya cikgu. Jangan segan. Kau buat separuh, buat sikit pun tak apa, tanya cikgu. Macam biasa dalam kelas. Okay, kalau segan nak tanya dalam grup, tanya PM personal. Okay, tapi cikgu lebih suka dalam grup sebab kita boleh bincang, tak membazir masa sangat. Sebab satu soalan kita bincang ramai-ramai. Okay, don't worry. Okay, okay. So yang ini okay, untuk cari ukur lilit berdasarkan penggunaan teorem Pythagoras. So minggu lepas punya penting lah kan, kena buat lah. Right. Cuba kamu lihat okay, muka surat 300. Okay, ini penting. Okay, 300 dia ada bagi contoh. Okay, kamu lihat okay, muka surat 300. Alright, cuba tengok di bahagian bawah. Okay, dia bagi bentuk segitiga ada 3 jenis. Okay, cuba tengok, cuba baca sama-sama. Dia bagi tahu, okay, segitiga ABC. Okay, segitiga pertama ABC. Okay, bila, okay, cuba tengok. Okay, kamu cari, okay, ataupun diberi ukuran. Okay, diberi ukuran. Okay, between AB dengan C. Contohnya dia bagi B dengan A ataupun B dengan C ataupun A dengan B. Okay, kamu gunakan teorem yang sama juga untuk menentukan segitiga. Okay, sama ada, ni penting. Dia ada 3 jenis. Okay, cuba tengok. Okay, jika C kuasa 2, okay, lebih kecil. Okay, lebih kecil dari A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sudut pada C tu kita panggil dia sudut tirus. Okay, sudut tirus. Okay, kemudian jika C, okay, C pada titik C, okay, sudut kat situ, okay, C setetang dengan dia, opposite dengan dia, okay, garis C, okay, C kuasa 2 lebih besar dari A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut, okay, itu dipanggil sudut cakah. Sudut pada C, okay. Dan, okay, last sekali, jika C, okay, pada titik C, okay, sudut, okay, tentang dia garis hipotenus, okay, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, sudut pada C tu dipanggil sudut tegak. Dan sudut tegak tu, okay, kita boleh guna untuk teorem Pythagoras. Okay, yang tadi yang tak boleh guna, lebih kecil sudut tirus dan lebih besar sudut cakah, dia tak boleh guna teorem Pythagoras. Okay, tapi masa tu kamu akan guna, okay, sudut pula. Masa tu kamu akan tahu mengenai sudut pula. Sudut tahu kan? Okay, satu bulatan, okay, satu pusingan 360 darjah. So masa tu kamu akan guna pakai, okay, ilmu knowledge mengenai sudut. Okay, untuk menentukan sudut tirus, sudut tegak. Itu yang penting, nak kena tahu benda ni awal-awal. Okay, yang basic ni dulu. Okay, sebelum kita kembang kan. Okay. So yang ini ada 3 jenis sudut. Okay, pada segitiga, sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. Okay, cikgu nak kamu tengok, okay, muka surat, okay, 301. 301, okay. Cuba buka muka surat 301. Okay, muka surat 301. Kalau kamu lihat, okay, contoh 6. Okay, contoh 6. Contoh 6 dia suruh kamu tentukan sudut tu sudut apa. Lebih kecil ke, lebih besar ke, atau sama. Okay, yang dipanggil sudut tegak. So yang ni soalan ni senang lah. Cikgu tak nak terangkan lah yang ni. Sebab yang ni macam ulangan yang minggu lepas. Dia lebih kepada kamu buat, and then kamu akan terus faham. Okay, cikgu nak kamu tengok yang contoh 7 bawah dia. Yang ni yang maksud cikgu kalau, okay, satu point nanti dia akan pergi dekat, okay, sudut. Right, cikgu nak kamu tengok dia bagi 2 segitiga, kemudian kamu tentukan sudut. Okay, 2 segitiga dia. Okay, cikgu tulis kat sini dulu. Cikgu lukis kat sini, senang. Cikgu padam lah ni
Padan ni. Okey, kita tengok soalan ni sebab dia pengenalan. Okey, bukan pengenalan jugalah. Okey, dikembangkan soalan ni kepada bentuk yang lain. Okey, dia bagi dua segitiga. Macam mana nak lukis ni? Okey. Okey, dua segitiga dia tak ada tandakan apa-apa. Okey. Kemudian satu lagi segitiga. Okey, satu lagi segitiga. Kemudian dia bagi nilai sudut di bawah ni. Okey, nilai sudut di bawah ni. Sini sudut dia 155 darjah. Okey. Kemudian dia bagi ukuran. Sini 21. Sini 29. Sini ialah 20. Okey. Sudut di atas 28. Okey, sini 28. Dia tulis kat sini 28 darjah. Kat sini dia suruh cari X. Okey, dia suruh cari X. Okey. So sekarang ni dia suruh tentukan sudut pada gambar rajah yang bertanda X. Okey, cikgu tunjukkan kamu. Dia bagi ukuran segitiga yang ini dulu. Okey, segitiga yang ini dulu. Dia tak ada bagi tanda apa-apa. Tetapi sekarang ni berdasarkan segitiga ni, kamu lihat ukuran dia ada perbezaan. Okey, satu 21, satu lagi 20, satu lagi 29. Untuk teorem Pythagoras, garis hipotenus panjang daripada garis-garis lain. So dengan kata lain, kita nak tentukan sudut kat sini, sudut tegak atau tidak. Kalau hipotenus, sini mesti sudut tegak kan? Minggu lepas cikgu dah ajar kan? So sekarang ni nak tentukan sudut tegak ke tidak ni. Kalau tidak, masalah lah, susah lah nak cari. Tapi kalau tegak, kalau tidak, susah. Kalau tegak, senang je. So sekarang ni cikgu nak tentukan kat sini. Cikgu labelkan. Dia dah bagi label dekat. Kita guna label lah. Tak nak ABC lah, kan pening nanti kan. P, Q, kat sini R, dekat sini S. So berdasarkan segitiga ni, cikgu lukis balik. Cikgu lukis balik. Senang. So kat sini 21, sini 29, sini 20. Alright. So cikgu tulis balik. Sini PQ kan, sini PS kan. Cikgu tulis balik. PS kuasa 2 sama dengan ni apa tadi? QS. QS kuasa 2 tambah ni apa tadi? PQ. PQ kuasa 2. Kita nak buktikan. Kita cuba kira balik. Betul ke tidak? Itu masuk bukti kan. So sekarang ni cikgu masukkan nilai. Cikgu masukkan nilai. PS kuasa 2, apa tadi PS? 29. 29 kuasa 2 sama dengan QS. Berapa QS? QS 20. QS 20. 20 kuasa 2 tambah PQ berapa tadi? 21. 21 kuasa 2. Cikgu nak pindahkan terus lah. Tak nak. Cikgu nak buat satu-satu. So sekarang ni cikgu buat sama dengan sekali lagi. 20 kuasa 2 sama dengan 400. Dia bagi, dia tak bagi. Dia dah bagi. Cuma dia tak buktikan. Tak apa, kita buktikan. 20 kuasa 2 sama dengan 400. Tambah 21 kuasa 2. Guna kalkulator. 21 kuasa 2. Sama dengan 441. Kuasa 2. 441. So kalau tambah 400
400 tambah 441 841. So okey, kita tulis kat sini 29 kuasa 2 sama dengan 841. Okey, 29 sama dengan 841 punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 841. Okey, sama dengan 29. Okey, 29 sama dengan 29. Okey. Okey, yang ini cikgu tandakan. So, yang ini sudut tegak. Bila sudut tegak, okey, maksudnya dekat sini 90 darjah lah kan? Betul. So, kat sini satu bulatan, okey, satu bulatan 360 darjah. Tolak 155. Okey, 300, cikgu buat star lagi kat sini. Okey, 360 darjah tolak 155. Tolak yang tadi sudut tegak 90 darjah. Okey, tinggal berapa? Sekejap. 360 tolak 90 tolak 155 sama dengan 115 darjah. 115 darjah. So yang ini sudut dekat sini 155. So dalam segitiga, okey, sini 155. Sini dia suruh cari X. Sini dia bagi 28 darjah. So X ialah okey, segitiga dalam sudut. Okey, dalam segitiga jumlah sudut. Okey, dari sekolah rendah kamu dah jumpa sebenarnya. Okey, cikgu kamu dah perkenalkan sejak darjah 3, darjah 4, darjah 5. Okey, dah slow-slow dah kenal. Okey. 180 darjah tolak 115. Okey, 115. Okey. 115 tolak 28 darjah. So, jawapan akhir untuk X sama dengan, okey, 180 tolak 115 tolak 28. Okey, 30 darjah. X ialah 37 darjah. Habis. Nampak? Inilah maksud cikgu tadi, soalan yang dikembangkan. Okey. Asal-asal kita buat teorem Pythagoras. Okey. Tapi dia akan kaitkan dengan banyak tajuk lain. Dan salah satu yang famous ialah sudut. Okey. Sudut. Kemudian kalau tambahan lagi nanti dia akan buat bentuk poligon. Okey, dia buat bentuk poligon, ditambahkan poligon dengan bulatan. Okey, inilah contoh soalan yang dikembangkan. Okey, bermaksud okey, pelajar, okey, kamulah okey, kena kuasai perkara-perkara yang asas. Okey, sampai satu masa perkara-perkara asas tu dia akan gabungkan. Inilah maksudnya. Okey, bila kita belajar sikit-sikit. Okey, jangan lupa. Okey, kemudian latihan okey berulang kali. Alright. So yang ini yang cikgu nak tengok kamu tulis dalam buku kamu. That's why cikgu suka sangat bila pelajar banyak cuba. Dan cikgu paling tak suka kalau apa yang salah kamu liquid. Okey, cikgu tak suka liquid. Apa yang salah kamu boleh potong. Okey, ataupun apa yang salah, okey, kamu tulis kat situ je. Wrong atau salah, buat garis, buat yang betul punya. Itu yang cikgu suka. Biarpun matematik dia tak nak tengok benda-benda cantik-cantik, tak nak. Matematik dia nak tengok konten. Okey, dia nak tengok kemas. Okey, konten tu banyak dan kemas, tu je. Bukan nak cantik-cantik, tak. Okey, that's why tulisan kamu, okey, cuba besarkan. Okey, yang tulis halus-halus kecil-kecil tu besarkan, tulis besar-besar. Okey, dan cara jawab, okey, biar susun cantik. Okey, janganlah sengkang banyak sangat.
cikgu faham kalau macam sekolah rendah kamu akan sengkang satu baris, dua baris, kan? Buat jarak-jarak. Tapi sekolah menengah tak. Sekolah menengah kita nak tengok benda yang konten lah, yang berisi. Okey, kamu tulis, okey, kamu nyatakan semua, okey, kamu tunjukkan dia punya flow, step, yang itu yang kita nak tengok. Kemudian jawapan akhir, kalau betul, alhamdulillah lah, gembira lah. Tapi kalau salah, itu yang kita nak cari. Okey, kat mana, okey, yang kita kena cari tu, kita betulkan. Itu cara dia. Mula sekarang, kelas kamu ada beberapa, cikgu ulang balik yang minggu lepas, beberapa yang okey. Cikgu nak yang okey tu buat. Okey, buat. Sebab nanti yang okey tu nanti akan jadi model. Okey, jadi role model untuk kawan-kawan yang lain. Okey, daripada 5 yang okey, lama-lama jadi 8, 10 yang okey, lama-lama jadi 15 yang okey. Okey, yang ni yang kamu kena tunjukkan. Dan untuk tahun ni, okey, berapa bulan lagi nak habis form 1, form 2 dah lepas ni. Okey, ingat masuk tahun depan kamu umur 14, form 2. Okey, bukan perangai budak-budak form 1 lagi, tak. Sekejap je kan masa. So ubahlah sekarang. Alright. Okey, cikgu dah tunjukkan 2 soalan. Okey, dari segi konsep, okey, pengembangan soalan daripada asas minggu lepas teorem Pythagoras, kita cari perimeter, kemudian okey, satu lagi kita pergi ke sudut. So 2 benda yang berlainan lah daripada minggu lepas. Okey, tapi yang ini yang kamu kena try. Alright. So untuk contoh 7 mencari sudut ni, dia tak bagi banyak soalan. Tetapi okey, perkara yang paling bagus sekali ialah kamu cuba buat macam mana cikgu buat, tulis balik. Okey, kamu dah nampak yang ni, kamu cuba tulis balik, okey, supaya sama dan dapat jawapan akhir. Dan kemudian kalau kamu tengok muka surat 302, okey, 302 ada beberapa soalan yang ada gambar rajah. Okey, cuba buat soalan yang ada gambar rajah. Sebab soalan bentuk macam ni, yang paling penting gambar rajah. Kalau dia tak bagi gambar rajah, ada masalah sikit, pening sikit. Tapi kalau dia bagi gambar rajah, tu yang syok. Memang best. Matematik kalau dia bagi gambar rajah, memang best. Rugi sangat siapa yang tak tahu. Rugi sangat yang tak nampak manfaat, okey, faedah dia. Percayalah cakap cikgu, apa saja dalam matematik yang ada gambar rajah itu bonus. Okey, ada soalan yang memang syok. Okey, tapi kalau yang tak ada gambar rajah, itu masalah sikit. Sebab kadang-kadang interpretasi ataupun tafsiran, soalan yang tiada gambar rajah, dia ada berlainan sikit. That's why kadang-kadang pelajar yang bagus pun dia boleh silap kat situ. Okey, yang bagus pun boleh silap tafsir. Dia bila tak ada gambar rajah, leceh lah. Engkau nak ni ke nak macam ni? Nak ni ke nak macam ni? Dia ada tafsiran tu ada lain sikit. Tu yang tak syok. Okey, bila kita nak periksa, kita nak benda yang sure kan, benda yang pasti kan. Bila ada confuse sikit ni, pening sikit ni, memang tak syok. Okey, jadi cuba jawab soalan yang ada gambar rajah. Contohnya 13.2b, okey, 1 dan 2. Kemudian 13.2, 2 dan 3. Okey, Naren, kamu boleh buat ni. Okey, boleh cuba. Alright, tulis cantik-cantik. Naren tinggal nak baiki tulisan saja sebenarnya. Alright. Okey, dan termasuk kerja yang cikgu bagi dalam WhatsApp tadi. So macam banyak lah pula. Tapi don't worry lah. Okey, duduk kat rumah kan. Okey, perlahan lah. Alright, tulis cantik-cantik. Dan tambahan last sebelum kita habis hari ini, cuba kamu lihat muka surat 303. Okey, 303 ada bahagian nota sikit. Okey, rumusan tu cikgu nak kamu salin tu. Satu muka surat buat besar-besar. Okey, cikgu nak kamu salin yang tu. Okey, itu last lah kata. Alright. So kita tutup okey untuk chapter okey teorem Pythagoras ni. Okey, kalau kamu ikut flow kerja yang cikgu suruh, insya-Allah okey memang kamu boleh buat. Tak susah. Ingat pesan cikgu. Teorem Pythagoras ni punya penting sampai tingkatan 5 pun kau guna lagi. Percayalah. Okey, sampai tingkatan 5 pun benda ni diguna lagi. Dan kalau tak
boleh yang ni sampai tingkatan 5 lah kamu tak boleh jawab. Saya cakap cikgu. Dia bergantung dengan kamu sekarang ni. Okay, totally bergantung dengan kamu sekarang ni. Okay, kalau kamu cuba, kamu boleh. Kalau kamu tak nak cuba, sampai bila-bila tak boleh. Bergantung dengan kamu, bukannya cikgu. Okay, cuba. Dia kena cuba sendiri. Buat sendiri. Kamu, cikgu dah anggap budak besar Cikgu tak untuk cikgu bila mengajar, cikgu tak suka anggap budak tu kecil lagi. Cikgu akan push dia membesar. Okay, cikgu nak kematangan. Okay, dah remaja kan. Remaja ni tak lama, sekejap je kan nak jadi pemuda-pemudi kan, nak jadi dewasa, betul tak? Sekejap je. Jadi kanak-kanak, zaman kanak-kanak dah habis. Alright. Okay, untuk minggu depan kita akan pergi tajuk garis dan sudut. Okay, minggu depan cikgu akan up latihan kerja baru pada WhatsApp kamu. Okay, kita akan pergi garis dan sudut. Okay, so rasanya untuk hari ini okey lah kot. Kan? Right? Untuk hari ini dah habis lah kot. Okay, dah habis untuk 2 soalan yang mana kamu kena master untuk minggu ni. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Pastikan kerja kamu selesaikan. Apa ni, boleh tanya dalam WhatsApp. Okay, macam biasa. Cikgu sentiasa berharap kamu bertanya. Kemudian apa ni, harap-harap buku kamu jaga dengan baik. Macam yang cikgu baca semalam. Kalau situasi agak stabil, mungkin kita sempat jumpa awal ke. Tapi tak tahu nak cakap lah. Biasanya kalau dah decide, kena ikut tarikh je lah kan. Kalau ikut tarikh, jumpa tahun depan lah. Tapi buku bila kamu jaga dengan baik, tahun depan pun kamu boleh guna lagi. Buku teks kamu kena pulangkan. Bayangkanlah, bila buku teks kamu pulangkan, kamu nak rujuk kat mana lagi kan? Cikgu faham. Tak semua pelajar ada beli buku rujukan tambahan, ataupun buku apa ni, reference. Tapi yang mana kamu dah ada tu, jaga baik-baik lah. Jaga baik-baik. So, jumpa lagi minggu hadapan. Apa-apa cikgu akan beritahu dalam WhatsApp. Pastikan tulis kehadiran. Itu sajalah kot hari ni. Alright, terima kasih.